Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni berlaku satu kes di mana seorang guru besar sekolah mengeluarkan wang tunai sebanyak RM109,000 Malaysia yang merupakan wang bantuan kepada mereka yang memerlukannya di sekolahnya. Dalam perjalanan dari bank ke sekolah, kembali ke sekolah, dia singgah di satu tempat untuk membeli minuman. Dalam tempoh itu, duit yang dibiarkannya dalam sebuah beg di kerusi penumpang hadapan keretanya telah dicuri orang. Didakwanya beg itu diletak di bawah kerusi. Padahal sama-sama kita tahu, kalau wang tunai sebanyak RM109,000 Malaysia dalam beg, sudah tentu beg itu besar saiznya dan tidak akan muat di bawah kerusi. Video saya ni bukan tentang kes kecurian tersebut. Okey, biarlah pihak polis yang menyiasatnya. Cuma daripada kes ini muncul semula di media sosial sebuah video lama di mana Ustaz Fawaz memberikan sebuah petua, yakni jika disimpan kitab Sahih Al-Bukhari dalam kereta, nescaya tidak akan berlaku kecurian. Sambil menonton video react saya ini, jemput menikmati pemandangan penerbangan melintasi Teluk Belanga, Teluk Benggala atau Bay of Bengal, kemudian memasuki Semenanjung Malaysia sebelum mendarat di KLIA. Waktu pendaratan ialah lewat petang sehingga kelihatan matahari turun di Selat Melaka. Baik, ayuh kita dengar video tersebut sebelum saya berikan ulasan. Saya ulangi ya, ini adalah video lama, yang ini tahun 2018 yang telah muncul kembali di media sosial. Jika para penonton mengetahui bahawa Ustaz Fawaz telah menarik balik apa yang diperkatakannya itu, sila maklumkan kepada saya. Namun, video react ini tetap saya teruskan atas dasar apa yang beliau katakan hampir 5-6 tahun yang lepas itu telah kembali muncul, kembali timbul dan berlega di media sosial beberapa hari ini. Baik, saya mainkan video, ayuh kita dengar. Ulama mengatakan idza dzukirul ulama, bila sebut nama orang alim, rahmat turun. Bila kenal dengan orang alim, rahmat turun. Sebab itu kalau kalau boleh, tentang ulama ni tolong ambil berat. Sebab itu ulama ni kita kena ambil tahu, kena kenal, kena rapat, kena ambil berat. Pasal ulama ni bila kita bicara tajuk dia bah, rahmat turun. Sebab itu Imam Bukhari pesan, saya sebut dah dulu ni. Imam Bukhari pesan, ayah-ayah, ibu-ibu yang orang selalu pecah masuk rumah, kalaulah ada jenis selalu rumah dia orang pecah masuk, jenis kereta dia selalu orang pecah masuk, contohlah kereta orang selalu duduk pecah cermin ke apa kan, siapa yang ada masalah macam tu, kalau boleh pergi di kedai beli Sahih Bukhari, beli Sahih Bukhari hak Arab tu, beli balik buh di rumah macam tu. Kalau nak kemas lagi, beli satu lagi bola kereta, boleh beli buh. Pasal apa Ustaz? Imam Bukhari sebut, siapa-siapa dalam rumah dia ada Sahih aku, rumah dia pencuri tak masuk. Siapa-siapa atas kapal dia ada Sahih aku, kapal dia tak tenggelam. Siapa-siapa dalam kenderaan dia ada Sahih aku, kenderaan dia takkan dicelakakan. Awak Ustaz, Sahih Bukhari tu ada magic apa-apa ke Ustaz? Ada keramat apa-apa? Tak ada tak ada keramat apa lah. Habis tu dalam Sahih Bukhari tu ada beratus-ratus nama orang alim. Tu yang bila kita baca Sahih Bukhari dimula dengan an sekian-sekian, an sekian-sekian, an sekian-sekian, daripada sekian-sekian, daripada sekian-sekian, daripada sekian-sekian, daripada sahabat Nabi sekian-sekian, daripada Nabi SAW. Tu nama-nama yang kita sebut tu semua nama orang alim belakang. Rupanya bila nama orang alim ni disebut, disimpan, rahmat turun. Faham tak bahasa Allah? Lepas tu saya download Sahih Bukhari dalam handset supaya handset tak dicuri. Boleh handset. Rupanya keberkatan nama orang alim tu ada orang lain. Sebab tu bila bercara nama orang alim, rahmat akan turun. Sebab tu pengarang kita bagi kenal tentang pengarang ataupun periwayat hadis ni. Banyak sudah orang ni. Tu dia. Okey. Sudah pun kita mendengarnya. Sekejap. Okey.
Excited pula, dia main video lain pula. Okay, alright. Baik, kita sudah pun dengar link bagi video ini, video Facebook video dalam kotak description ya. Seperti biasa, sebelum mengulas atau react, saya ingin minta jasa baik para penonton untuk menjaga akhlak apabila memberi komen. Memberi komen sememangnya dialu-alukan, namun janganlah pula ada yang mencela atau menggunakan perkataan yang kasar. Ayuh kita bersyukur kepada Allah atas kebijaksanaan yang Allah kurniakan kepada kita dengan memaafkan orang yang kurang bijak. Baik, kembali kepada video yang menjadi fokus kita. Di dalamnya terkandung kesalahan yang berat. Yang ini Ustaz telah mengesyorkan penggunaan kitab Sahih Al-Bukhari sebagai tangkal bagi memelihara keselamatan rumah, kenderaan dan sebagainya. Konon, seperti kata beliau, Imam Bukhari sendiri sebut, sesiapa ada kitab Sahih aku, rumahnya pencuri tak masuk. Sesiapa yang atas kapalnya ada kitab Sahih aku, kapalnya tak tenggelam. Sesiapa dalam kenderaannya ada kitab Sahih aku, kenderaannya tidak akan dicelakakan. Okay, kalau kita dengar something wrong dia ya. Sebab pada zaman Imam Al-Bukhari, tak ada kereta, tak ada lori, tak ada van. So, dia tak boleh letak dalam kenderaan. Dia akan atas kenderaan. Maknanya atas unta ke, atas kuda ke apa. Dia tak boleh dalam kenderaan. So, tadi tu kita baca pun dah tak kena dah tu. Sebab sekarang ni kereta kita boleh letak dalam kenderaan. Okay. Kalau zaman dulu dia atas unta, atas kuda, atas keldai. Dia tak boleh dalam kenderaan. Okay. Baik. Ini berarti telah menjadikan kitab Sahih Al-Bukhari sebagai tangkal. Tentang hukum menggunakan tangkal, Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, tetapi sabda baginda di sini pendek saja. Ia dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nombor 3521 atau penomboran lain hadis nombor 3530, di mana baginda bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampian, tangkal dan permainan sihir adalah syirik. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jampi-jampian yang dimaksudkan dalam hadis ini sebagai syirik ialah jampi-jampian dengan selain nama Allah atau memohon, mengharapkan kepada selain Allah, dan termasuklah jampi-jampian yang tidak dapat dikenali serta difahami seluruhnya dari awal hingga akhir. Ini saya tekankan sebab kadang-kala jampi-jampian itu dimulakan dengan Al-Fatihah di awalnya. Al-Fatihah. Kemudian lepas tu entah apa yang disambungnya, entah apa yang dikomat-kamitnya yang kita tidak kenal atau kita faham. Usah tertipu dengan serban, jubah dan selendang yang dipakainya, kerana banyak dukun yang sudah bertukar menjadi ustaz dengan gelaran baru, uskun. Jadi kalau jampi-jampian itu kita tak dapat dengar, tak dapat faham, kita minta boleh tak bagi, saya nak baca sendiri, dia kata tak boleh. Okey, jangan diterima. Sebab kalau jampi-jampian itu ayat Quran, kenapa kamu kedekut dengan ayat Quran? Jika jampi-jampian itu adalah ruqyah yang Rasulullah ajar atau amalkan, kenapa kamu tak boleh bagi pula? Kenapa kamu nak kena ada copyright kan? Maknanya something very fishy, tinggalkan. Uskun seperti itu, meskipun serban dia kemas, jubah dia kemas, selendangnya cantik, dipin kemas ya. Adapun tangkal, terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang tangkal yang dijampi dengan ayat-ayat Al-Quran dan atau ruqyah yang diajar serta diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pertama berkata ia dibolehkan. Pendapat kedua berkata ia tidak dibolehkan kerana jika disemak keseluruhan hadis-hadis tentang tangkal, Rasulullah SAW telah melarangnya serta menerangkan bahawa ia adalah syirik tanpa baginda membezakan dengan apakah tangkal itu dijampi. Ini kerana orang yang menggunakan tangkal yang dijampi, katakanlah yang dijampi dengan ayat-ayat Quran dan atau ruqyah yang berasal daripada Rasulullah, lambat laun dia akan merasa yakin dengan kekuasaan tangkal itu untuk memberikan keselamatan kepada dirinya. Di sini berlakulah syirik. Kemudian
Seandainya pada satu hari dia terlupa memakai tangkalnya, baik di leher ke gelang ke apa, atau tangkalnya tu tercicir di mana-mana, dia akan mula berasa cemas dan was-was bahawa kemudaratan akan menimpanya pada bila-bila masa. Di sini berlaku lagi syirik. Sebab kalau yang diyakininya ialah perlindungan Allah daripada ayat-ayat Quran dan ruqyah-ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak perlu pada tangkal, bacalah sendiri. Tapi bila tangkal tu tercicir ke terlupa, dia dah keluar rumah tengok-tengok tangkal di rumah, kan, maknanya yang dia percaya ada kuasa, ada power tu ialah tangkal tu sendiri. Bukannya jampi-jampian, bukannya ayat-ayat Quran dan ruqyah-ruqyah. Ruqyah-ruqyah itu boleh dibaca bila-bila masa, tak perlu ada pada tangkal. Okey. Oleh itu, pendapat yang lebih selamat ialah langsung tidak menggunakan tangkal tanpa mengira apakah ia dijampi dengan ayat-ayat Al-Quran dan atau ruqyah yang berasal daripada Rasulullah SAW atau tidak. Saya ada 2 video khas tentang tangkal. Sila rujuk link dalam kotak description. Okey. Akan tetapi merujuk kepada penggunaan kitab Sahih Al-Bukhari seperti mana yang disyorkan oleh Ustaz Fawaz, sebabnya bukanlah kerana adanya ayat-ayat Quran dan atau ruqyah yang berasal daripada Rasulullah SAW di dalamnya. Akan tetapi sebabnya adalah dalam kitab Sahih Al-Bukhari katanya ada banyak nama orang soleh, yakni dalam rantaian sanad hadis-hadis. Maka kerana nama-nama orang soleh itulah rahmat Allah turun sehingga dapat menjauhkan malapetaka. Persoalannya, di manakah dalil bahawa rahmat Allah turun ke atas nama orang soleh? Bezakan, saya bukan merujuk kepada orang soleh yang hidup dengan jasad dan nyawa, tetapi saya merujuk ataupun bertanya kepada sekadar namanya saja. Di manakah dalil bahawa rahmat Allah turun ke atas nama orang soleh atau dengan sebab nama orang soleh? Okey, di sini sama-sama kita dapat fikirkan bagaimana kebanyakan masjid dan surau di Malaysia ada banyak naskah Al-Quran di dalamnya. Di dalam Al-Quran bukan sekadar ada nama-nama orang-orang soleh, bukan sekadar ada nama para nabi dan rasul, bukan sekadar ada nama para malaikat, tetapi ada juga nama-nama Allah yang kita kenali sebagai Al-Asma'ul Husna. Namun kecelakaan tetap juga menimpa masjid, kecurian turut juga tetap juga berlaku. Bukan kecurian biasa-biasa, tapi seluruh the whole safe, seluruh peti besi yang merupakan tabung derma masjid diangkat oleh pencuri. Macam mana tu Ustaz? Seterusnya, kitab Sahih Al-Bukhari edisi asal berbahasa Arab sebagaimana yang disyorkan oleh Ustaz Fawaz dalam video tu sebenarnya terdiri daripada beberapa jilid. Penerbit yang berbeza akan menerbitkannya dalam edisi ataupun jumlah jilid yang berbeza-beza. Jika Ustaz Fawaz kenal kitab Sahih Al-Bukhari dan sebab di sebalik keselamatan daripada kecelakaan adalah kerana nama orang-orang soleh yang terkandung dalam kitab tersebut, maka tak perlu beli kitab yang berasingan untuk diletak di lokasi yang berasingan. Maksudnya tak perlu beli satu dan letak di rumah, beli satu lagi dan letak di kereta, sebagaimana yang disyorkan oleh Ustaz Fawaz dalam video kita dengar tadi. Sebaliknya, cukup beli satu saja kitab Sahih Al-Bukhari, cuma jilid 1 letak di rumah, jilid 2 letak di kereta, jilid 3 letak di pejabat, dan begitulah seterusnya. Ini kerana bagi setiap jilid tetap ada rantaian sanad, tetap ada nama-nama orang soleh di dalamnya. Ini saya bukanlah turut mengesyorkan dan bagi petua penjimatan, tetapi sekadar nak tunjuk betapa Ustaz Fawaz tak kenal kitab Sahih Al-Bukhari sehingga disangkakan ia satu jilid sahaja. Jika kitab pun tak kenal, bagaimana pula dengan hadis-hadis yang terkandung di dalamnya, lagilah tak kenal. Kemudian kalau kita dengar tadi, Ustaz Fawaz kata kalau tengok Sahih Bukhari, ia dimulakan an sekian-sekian, an sekian-sekian bermaksud daripada. Padahal jika kita rujuk Sahih Al-Bukhari, kebanyakan hadis bermula dengan akhbarana, dikhabarkan kepada kami, atau haddasana, diceritakan, dihadiskan kepada kami. Jarang-jarang ia bermulakan dengan perkataan an. Okey. Terakhir,
Ustaz Fawaz menerangkan bahawa dia download Sahih Al-Bukhari dalam handsetnya supaya handset tidak dicuri. Aduh Ustaz, dalam handset atau handphone, apabila sesuatu aplikasi ditutup, data disimpan dalam bentuk digital atau kod angka. Ia bukan lagi dalam bentuk nama penuh seseorang itu. Sebab itulah dibolehkan download aplikasi Al-Quran dalam handphone. Hukum masuk tandas dengan handphone yang ada aplikasi Al-Quran ialah ia dilarang hanya apabila aplikasi itu terbuka. Macam example sekarang ni kan, bila terbuka macam ni, barulah ia dilarang, kerana ayat dan huruf Al-Quran dipaparkan dalam bentuk tulisannya yang asal di skrin handphone. Jika aplikasi ditutup, maka ayat dan huruf Al-Quran disimpan dalam bentuk digital atau kod, sehingga handphone itu boleh dibawa masuk ke tandas. Okey, baiklah. Kita tutupi dengan beberapa kesimpulan. Pertama, apa yang disyorkan oleh Ustaz Fawaz dalam video di atas adalah satu bentuk tangkal, dan hukum menggunakan tangkal adalah syirik. Kedua, menyandarkan petua ini sebagai kata-kata Imam Al-Bukhari adalah satu bentuk fitnah kepada para alim ulama. Imam Al-Bukhari ialah para ulama juga. Padahal dalam video yang sama ni, Ustaz Fawaz menyebut-nyebut tentang keutamaan para ulama dan kena ambil berat tentang ulama. Padahal dia hanya sebut, dan kita sangat meragui kesahihan penyandarannya kepada Imam Al-Bukhari. Ustaz Fawaz tak sebut rujukan, dan kita tahu Imam Al-Bukhari imam dari kalangan generasi salafus soleh, dia tidak akan membuat pengesyoran rekomendasi seperti itu ya. Dan macam kita katakan, diletakkannya dalam kenderaan, padahal kenderaan pada masa itu semuanya akan di atas kenderaan, bukannya di dalam. Sekarang ni boleh dalam kereta, dalam van, dalam SUV boleh. Zaman tu tak ada dalam kenderaan ya. Ketiga, jika inginkan perlindungan daripada sesuatu kemudaratan atau kecelakaan, amalkanlah bacaan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni membaca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim, 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu malam. Sila rujuk hadisnya dalam Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 3310, atau penomoran lain hadis nombor 3388 dengan darjat yang hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Keempat, sungguhlah beza antara pencinta sunnah dan pencinta bid'ah. Pencinta sunnah, kita membeli kitab hadis untuk belajar dan mengamalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, seperti hadis Sunan At-Tirmizi yang saya bacakan tadi, bacaan ruqyah ataupun zikir yang kita baca 3 kali waktu pagi dan petang. Ini kita pencinta sunnah, kita beli ataupun kita download untuk kita tengok, baca hadis, belajar hadis dan kita amalkan. Pencinta bid'ah pula membeli kitab hadis atas keyakinan atau kerana meyakini nama-nama dalam rantaian sanad dapat menjadi pelindung daripada kecelakaan. Atas nota yang sama, sesiapa yang ingin membeli kitab Sahih Al-Bukhari dipersilakan. Ada terjemahan bahasa Melayu, ada terjemahan bahasa Indonesia, ada terjemahan bahasa Inggeris. Kalau yang tak boleh bahasa Arab lah. Cuma jangan jadikannya sebagai tangkal. Sebaliknya, jadikanlah ia untuk dipelajari dan diamalkan isi kandungannya. Kelima, moga-moga Allah SWT kurniakan kebijaksanaan ke atas para ustaz dan ustazah kita. Mereka lah rujukan umat Islam. Mereka lah rujukan kita, dan kita perlukan mereka untuk memandaikan umat, untuk mematangkan umat dengan ilmu. Bukan pula sebaliknya sebagaimana yang kita dengar tadi. Okey, baiklah, sudah pun mendarat di KLIA. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.